Itu aku letak. Oh, tu. Tanduk ni aku letak. Sebab minggu depan dia datang kan. Minggu depan nampaklah apa yang kau tinggalkan untuk dia. Ya betul. Tapi itu dia. Zusi akan dikeluarkan memasukkan Satar. Pada map yang terakhir kali ini. BTR nombor berapa sekarang? 7. 7. Jadi Mereka nombor 7 sekarang. sangat genting untuk mereka mempertahankan kedudukan tersebut. Yudul Lions dah mengantuk nak balik. Mereka dah layak. Jadi mereka boleh relax. Tapi flex belum lagi dimasukkan. Betul. Diorang betul-betul aku tak sabar nak balik, nak tidur. Besok sambung tidur lagi sampai malam. Lepas tu tidur lagi sampai esok paginya. Baru mereka akan beraksi untuk Super Sunday. Tapi, permainan yang terakhir. Jangan mengalah sebelum sampai ke garisan penamat. Itu pastinya juga disematkan dalam pemain-pemain yang lahir daripada Malaysia. Pastinya belum patah semangat. Pastinya ingin cuba yang terbaik walaupun memerlukan keajaiban untuk bergerak ke Super Sunday daripada hari ini. Tapi tak memeliharkan masa, Miramar yang terakhir, map yang ke-6 pada hari ini, 18/18 untuk group stage. Kita akan saksikan flag path bermula dari kawasan La Croberia berakhir ke kawasan Impala. Perlawanan. Tapi saya rasa kali ini dah takkan ada perlawanan yang berlaku. Mungkin orang dah, kau nak turun mana sebenarnya? Yang tadi geng-geng Monte tadi kan. Oh tak. Aku nak turun sini, aku nak turun sini. Jadi dia dapat lihat kan mungkin tidak akan ada perkara tersebut. Tapi kalau ada pun bagus juga. First game tu kita dapat lihat fight kan. Seronok jugalah. Kita kali akan circle Harapnya tak berada terlalu tengah. Sebenarnya aku low-key mengharapkan circle itu berada di kawasan kanan bawah. Macam tu lebih kurang. Sebab tim Malaysia banyak kat situ. Betul. Geek Fam, Los Leon, Yudul Lions, VIP. Tapi kalau dia berada kat kawasan tengah, Malaysia akan dijadikan bermain daripada tepi. Itu yang menyebabkan mereka sukar untuk masuk ke kawasan tengah zon. Kau takkan dapat top apa kau minta. Oh alah. Aku boleh jamin kau top, kau takkan dapat apa yang kau minta. Circle tu takkan pergi Sebab ke aku sebut sebelah kanan. Dia akan pergi ke sebelah atas. Tapi tak apa, atas okey juga, nak gerak senang. Sebab tak ada tim yang berada di sebelah kanan atas. Oh bawah kau Kanan tak dapat, atas tak dapat, dia pergi bawah. Dia pergi selatan. Dia memang menyangkal apa yang kita nak. Tapi kemasukannya agak mudah juga untuk pasukan Malaysia sebenarnya. Kree VIP, Yudul Lions dan juga Geek Fam boleh menggunakan laluan jalan raya tersebut begitu saja. Tapi Yudul Lions tak sampai, flight path jauh. Jadi mereka akan loot di bahagian luar. Kau Jim, agak-agak lah. sabar Jim. Tahulah dah lepas. Agak-agak lah baling. Ini baju lain Baju masuk kah? Sebab baju PMSL kan baju bling-bling ni kan. Tapi tadi Yudul Lions pakai baju lain diorang. Tak berapa nak pasti sebenarnya untuk... Ke boleh pakai dua baju Tak tahu lah. Aku tak ada jawapan untuk soalan-soalan kau yang memeningkan kepala ni tau. Kejap. Observer tunjuk. Alah, dia tak nak tunjuk POV. Dia takkan faham bahasa Melayu tau. Observer ni dia takkan faham bahasa Melayu. Aduh. Tapi macam kita katakan tadi, circle belah bawah. Memang senang untuk Alliance, memang senang untuk Geek Fam, juga untuk Creed VIP. Tapi untuk Todak yang datang daripada Hacienda del Patron, juga untuk O2 yang paling jauh sekali, diorang turun dekat La Croberia. Ini akan jadi perjalanan yang sangat-sangat jauh untuk mereka. Tapi kebiasaannya circle yang pertama, wow. Yudul Lions on the move. Come on, chicken lah. Kill banyak. Nombor 2 tak chicken buat apa? Wow. Kita perlukan chicken untuk membersihkan nama kita. Yudul Lions harapan ni. Kita desperate ni nak ada chicken, please lah. Tolong lah. Tapi kereta tak ada pula. Walaupun mereka berjaya untuk mendapatkan kejatuhan tersebut, dengan ketiadaan kenderaan, ini akan memberikan kerungsingan kepada Yudul Lions untuk melakukan pergerakan terus ke Los Leones. Begitu juga dengan Zerzia sebenarnya. Mereka juga... tapi Boom... Oh tak. Ni ke kawasan lain dah sekarang ni. Mereka dah tak berada di kawasan yang mereka lawan tadi, itu Monte Nuevo. Torre. Ataupun ke kawasan San Martin. Dan sekarang ni mereka berada di Torre Al-Humada. Jauh. Kembali ke drop spot asal mereka sebenarnya. Ini adalah kawasan drop spot mereka ketika mereka bermain di PMSL tahun lalu. Kemudian perubahan drop spot pada tahun ini. Mereka ingin mengambil San Martin tapi Flash pula mengganggu.
Jadi banyak perubahan lah untuk draw spot. Banyak sebenarnya perbincangan di antara coach-coach ni lah kan. Cakap tahun lepas, wah senang untuk kita decide draw spot. Walaupun 20 tim, alah 4 je yang lebih. Tapi kali ni 24, ada 8 pasukan. Betul. Yang perlu untuk mereka bertimbang rasa. Dan perlu untuk bergaduh juga di antara satu sama lain. Siapa yang akan drop sini. Sebab kalau mereka tak ada designated draw spot untuk starting minggu yang pertama, sepenuhnya untuk Liga, bagi minggu yang kedua, bagi minggu yang ketiga, diorang akan terkial-kial untuk mana kita nak drop hari ni, mana kita nak drop hari ni. Jadi kebanyakan pasukan memang nak mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Dan sebab itu juga kita nampak banyak fight drop spot berlaku juga untuk group stage, last chance maupun di peringkat Super Sunday. Kerana mereka betul-betul nak menolak equation mana draw spot. Itu yang perkara yang paling last mereka ingin fikirkan. Ya, betul. Jadi itu yang menyebabkan sebenarnya aku paling tak suka benda gaduh drop spot. Kalau main pun memang gaduh drop spot ni, walaupun kita power macam mana pun, tapi kalau contoh kalau lawan dengan adik kau yang baru main kan, katakan dia baru buka PUBG, dia baru main, dia jumpa gun, kau tak ada gun, nak tak nak memang terpaksa untuk tak apalah, macam mana dah tak ada gun kan, dia ambil gun dulu. Jadi itu yang menyebabkan perlawanan drop spot ni kadang-kadang boleh menjadi 50-50, yang mana itu yang mungkin tidak digemari oleh mana-mana pasukan. Yang lebih bahaya adalah apabila salah satu pasukan mengambil keputusan untuk menunggu. Bila menunggu tersebut memang habis. Memang kedua-dua pasukan akan rugi. Kedua-dua pasukan akan mati dekat kawasan luar zon, ataupun dah tak ada healing, tak ada kenderaan sebab mereka fokus untuk berlawan dan sebagainya. Dan akhirnya kedua-dua pasukan gagal untuk mendapatkan manfaat. Itu yang menyebabkan walaupun Boom sekarang ini dah ada 84 poin, mereka boleh je nak lawan dekat Saint Martin. Tapi mungkin disebabkan mereka fikir kalau dekat Super Sunday nanti mereka tak ada drop spot seperti Torre dan sebagainya, mereka tak berlatih rotate daripada Torre, mereka akan kurang equation atau kurang cara untuk masuk ke dalam zone apabila mereka tidak melakukan training tersebut. Yep. O2 menghalau RRQ yang datang daripada kawasan water treatment dan melakukan rotasi mereka berdekatan dengan rotasi O2 yang datang daripada La Croberia. Alter Ego dan juga Creed VIP juga berselisihan daripada segi rotasi. Banyak pasukan dah pun mula untuk bergerak keluar daripada kawasan draw spot, terutamanya yang turun dengan lebih awal di bahagian sebelah utara. Ini adalah kita boleh kata plus minus advantage untuk pasukan-pasukan yang bermain di pusingan terakhir ini. Yang di bahagian utara, yes, mereka jauh daripada circle yang pertama, tapi timing mereka loot tu lebih awal nak dibandingkan dengan pasukan-pasukan yang dekat dengan circle. Macam kita tahu Los Leones, Impala dan juga bahagian Puerto Puereso ialah di bahagian penghujung kawasan flight path, dan itu akan menyebabkan pasukan-pasukan itu akan loot dengan lebih lama nak dibandingkan dengan pasukan yang turun di bahagian sebelah utara tadi. Ya benar, Satar dengan UMP. Ini kawasan BTR untuk berada di kawasan ini. Tapi tadi kalau kita lihatkan untuk pergerakan-pergerakan untuk map Miramar tadi, Geek Fam akan bertempur dengan U22. Sebab untuk circle yang tadilah, bukan circle yang sekarang. Jadi sekarang ini Geek Fam mungkin akan melakukan pergerakan menggunakan kawasan bawah. Tapi Rosemary berani betul. Tak nampak, tapi tembakan baik daripada Ciwi. Headshot lagi, dan akhirnya Rosemary berjaya untuk dijatuhkan. Apa yang berlaku sebenarnya untuk Alter Ego ni? Ya, Alter Ego bergerak dengan sangat-sangat pantas keluar daripada kawasan El Azhar, dan mereka berada di hadapan kawasan Impala mengharapkan bahawa Creed akan gerak awal ni, circle dekat dia orang. Tapi tak, sebenarnya Creed VIP mengambil masa mereka dengan sangat-sangat cermat untuk loot dan berjaya untuk memerangkap Rosemary yang kerap kali berada di satu sudut yang off angle daripada rakan-rakan yang lain. Satu mata percuma diambil oleh Creed VIP sebentar tadi. Ya, macam tu saja. Diberikan kill point tersebut, memberikan sedikit peluang untuk Creed VIP masuk ke Super Sunday, tapi yang pastinya bukan menerusi hari ini, mungkin akan bermain di last chance nanti. Alter Ego walaupun mengetahui Creed VIP di situ, tapi saya rasa kan mereka menjangkakan Creed dah gerak. Lama betul Creed lepak dekat situ. Dan itu menyebabkan Los Leones ada kawasan circle yang seterusnya. Udo Lions sekali lagi diberikan kemewahan tersebut, tapi ada tembakan sekarang ini kepada Geek Fam. Mr. Joe dijatuhkan oleh Audrey. Geek Fam yang menembak rupanya. Yep, satu mata singkir telah pun mereka dapatkan. Sekelari, adakah Audrey akan mampu untuk diselamatkan ataupun tidak? Dia berada di kawasan yang sangat terbuka. Belum lagi ada tanda-tanda nak bergerak ataupun reload daripada Audrey. Masih looting sebenarnya.
terhadap kotak Mr. Joe, pemain tonggak utama untuk pasukan NKT ditundukkan dengan agak awal, lalu mereka terus melarikan diri untuk berada lebih tengah di dalam circle yang kedua. Tapi wow, tembakan yang tepat daripada Snipes dengan penggunaan Mini 14. Satu combination weapon yang jarang dapat kita lihatkan. Mini 14 dan juga shotgun. Ya betul, tapi sekarang ini Newbies. Tadi dia berjaya untuk melepaskan tembakan tepat. Kali ini tidak, tapi Alva dapatkan Ciwi. Ciwi dihabiskan secara terus. Hans For You pula melepaskan tembakan sekarang ini. Alter Ego tidak mahu tunduk. Walaupun mereka tahu mereka tak ada advantage, tapi kita ada Voki sekarang ini. Dapatkan satu. Mencari lagi dua untuk dijatuhkan. Voki ni berani betul Ya, sentiasa berani dengan pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh diri beliau. Tapi kali ini pergerakan berani itu memberikan beliau kelebihan dan mata tambahan untuk pasukannya sendiri, dan Alter Ego akan berbaki dengan 2 orang pemain saja. Gaduh lagi di Monte. Walaupun draw spot sudah pun jauh. Tak tahu apa yang MRPX buat dengan sangat-sangat lama dekat kawasan Monte ini. Tapi ya, Poundbeat akan berjaya untuk mereka dapatkan. Dan sebenarnya 3 pemain boom diorang dapatkan. Tinggal Razy saja. Jap, betul-betul unpredictable rotation sekarang. Creed VIP gerak dengan sangat-sangat lambat, menyebabkan Alter Ego tak sangka Creed belum gerak. Kemudian Monte tu pun lambat betul move gerak, dan akhirnya boom jatuh macam tu saja, walaupun dah bagi ruang kepada mereka untuk melakukan looting di kawasan Torre Alumada dan sebagainya. Tapi sekarang ini Yudu Lion, satu daripada mereka telah pun berjaya untuk dijatuhkan. RRQ permainan cemerlang untuk mendapatkan chicken dinner sebentar tadi. Mungkinkah akan memberikan satu lagi chicken dinner untuk mereka. Mereka betul-betul berada di kawasan tengah. Persoalannya sekarang ini seterusnya, circle seterusnya, di manakah akan pergi? Adakah akan pergi ke kawasan Yudu Alliance ataupun tidak? YO2 ataupun Yudu O2. Ya, adakah kali ini placement mereka lebih tinggi? Bayangkan 11 game, 5 poin saja untuk placement. Perlu untuk mungkin fokus dengan lebih banyak terhadap circle terlebih dahulu nak dibandingkan dengan jumlah kill point. Sebab kita dapat lihat even BTR sekalipun, bagaimana mereka barbar di peringkat Super Sunday, tapi di minggu yang kedua nampak kegarangan itu dihentikan sedikit demi sedikit oleh pihak lawan yang lain, mula untuk bermain dengan lebih agresif. Circle masih lagi bertitik tengah di kawasan yang sama, dan siapa lagi kalau bukan berada yang di tengah, iaitu RRQ yang kali ini juga menempatkan diri mereka di posisi yang terbaik sepanjang 3 circle berturut-turut. Ya, Geek Fam mengambil inisiatif sekarang ini menggunakan Audrey untuk memantau kawasan selatan. Kosong. Jadi adakah akan ada pergerakan secara 4 orang untuk berada di kawasan selatan tersebut. Tembakan dilepaskan daripada Yang. Berikan ancaman saja. Tapi mereka tidak ada circle yang seterusnya. Ada 20 saat diberikan kepada mereka untuk masuk ke dalam kawasan circle. Inilah circle yang ketiga, akan bertukar menjadi circle yang keempat. RRQ. Oh, tapi Yudu O2 akan menerima pelawat daripada Toda. Cleon akan membaling grenade. Yen telah pun berjaya untuk dijatuhkan. Reza nyawanya rendah. 2 orang di sebelah kanan, 2 orang di sebelah kiri. Cleon dapatkan 1 lagi, dan akhirnya Yudu O2 disingkirkan di tangga yang ke-16. Malang sekali untuk mereka. 27 mata daripada 12 game. Ya, Roy juga akan dijatuhkan 1 demi 1. Waktu ini berbaki dengan Tas dan juga Nguyen. Dikejar oleh pemain-pemain MRPX yang bermain dengan cukup cemerlang di map Miramar, dan kini mereka meletakkan diri mereka dalam satu posisi mengejar kerana mereka juga ingin bergerak ke peringkat Super Sunday, yang di mana pada minggu lalu mereka telah mengutip begitu banyak mata dan inginkan lebih banyak mata itu demi kelayakan ke peringkat Grand Final. Sudah pun pasti Roy terus dihalau masuk ke dalam kawasan compound, diperhatikan oleh Gen Force yang sudah pun mempunyai info di mana 2 kenderaan baru sahaja masuk ke dalam kawasan compound tersebut. Yang ketiga telah pun melihatkan kita banyak pemain-pemain yang telah pun berjaya untuk dijatuhkan daripada sesi rotasi mereka. Ini mungkin salah satu punca kenapa kita dapat lihatkan banyak pasukan mengubah timing untuk mereka mula untuk bergerak ke kawasan dalam circle. Nah, itu yang memberikan satu kerisauan untuk mereka yang bergerak daripada tepi ni. Menjangkakan dah kosong, tiba-tiba ada lagi rupanya. Belum lagi melakukan rotation yang dijangkakan. Dan ini lebih sukar sebenarnya untuk coach maupun analis, kerana strategi itu sering kali ditukar-tukar di saat-saat akhir oleh pemain-pemain ini. Of GPX, 5 kill setelah mereka sabar untuk bergerak.
daripada kawasan Montenegro sebentar tadi. Dilanggar member tu. Boboho bergerak sekarang ni tak mengapa kerana mereka dah ada 5 kill. Tetapi belum lagi menjanjikan slot ke Super Sunday. Mereka kena bermain esok di last chance. Jadi mereka mahu untuk mendapatkan sebanyak mungkin mata untuk berada di top 8 pada esok hari. Sekarang mereka di nombor 18. Tapi tembakan dilepaskan daripada Boboho. Berjaya untuk memberikan sedikit hit mark kepada pemain lawannya. Mungkin Roy, mungkin yang lain. Tetapi circle ini akan menjadi penentu segala-galanya. Adakah masuk ke dalam loss ataupun keluar daripada loss Leones? Yep. Kita lihatkan Creed VIP di bahagian kawasan utara akan dapat satu akses yang mudah mungkin jika mereka mampu dapat untuk menghalau MRPX daripada mengganggu mereka yang cuba untuk masuk ke bahagian sebelah dalam. Dua pasukan daripada Malaysia sudah pun sedia ada di dalam circle yang keempat ini. Todak bersama dengan Alliance tetapi berada di bahagian hujung-hujung sahaja waktu ini untuk pasukan mereka. Manakala untuk Geek Fam perlu untuk masuk daripada bahagian sebelah selatan. Tapi MRPX akan melanggar Roy. 4 lawan 2. Oh, dia pusing area salah sebenarnya. Tapi Tas tak berjaya juga untuk dapatkan satu knockdown. Malah dia pula dijatuhkan oleh Yoru. Berbaki dengan satu orang yang perlu untuk dicari. Tugas mudah untuk MRPX sebenarnya. Tapi ada bom yang dilontarkan. Tapi mereka akan akhirnya masuk dan melenyapkan Roy ke tangga yang ke-15. Meletakkan diri mereka MRPX dengan 2 mata tambahan. Ya, betul. Off GPX ada satu lagi pergerakan baik. Tapi Creed VIP dengan Alter Ego memang betul-betul tak nak berpisah newbies. Grenade dipegang 2. Palingan yang kurang tepat. Hans Boyu bergerak ke sebelah kanan. Dia tidak menjangkakan ada 3 orang yang menunggu. Dan sekarang ini Alter Ego nampak gayanya tidak akan berjaya untuk menjatuhkan Creed VIP. Saya tidak pasti kenapa diorang ni berani betul walaupun tinggal berdua. Push macam tu saja ke depan tapi ada tembakan rupa-rupanya daripada Todak. Dan akhirnya menyingkirkan pasukan Alter Ego di tangga yang keberapa tadi? Ke-14. Yep, yang ke-14. 13 pasukan lagi yang tinggal. Todak diapit. Oh, Flash sebenarnya yang diapit. Flash akan dirusuh oleh MRPX sekarang ini. Apa yang merasuki MRPX kita tak pasti. Tapi 2 pemain Flash dijatuhkan dalam sekelip mata. Yoru dah ada 6 kill. Bersorangan diri pada bahagian hadapan. Quan Ji last hit dan dia akan berjaya untuk di knockdown oleh Onzen daripada jarak jauh. MRPX mula untuk menggila. Satu sahaja pemain yang perlu untuk dicari. Sayang rakan mereka Zero telah pun dihabiskan serta merta. Hanya Wunti saja yang perlu untuk dicari. MRPX hanya berbaki dengan 3 orang saja untuk mereka. Dan keganasan terhenti seketika selepas satu daripada mereka iaitu Zoro sebentar tadi telah pun berjaya untuk dilenyapkan terus. Lapar. Grenade yang dibaling dapatkan mungkin mencuri kill sebenarnya. Dan kali ini Moff GPX terpaksa untuk kembali ke belakang. Hazel dan juga Woon sekarang ini. Satu orang tersepit. Creed akan berlawan dengan Todak. Malaysia lawan Malaysia adalah perkara yang biasa disebabkan rotation daripada bahagian tepi yang mereka lakukan. Tapi sekarang BTR juga akan menentang Moff GPX. Perlawanan di antara negara yang sama. Tapi di tengah-tengah adalah Flash. Belum lagi berjaya dijatuhkan. Genforce tak tahu mungkin kejudan Flash. Tapi Iron Pro berjaya dijatuhkan oleh Todak. Sekarang ini Newbie juga terjatuh. Voki bersorangan nampaknya berjaya mendapatkan Ifta. Iron Pro akhirnya dijatuhkan oleh Jimmy daripada jauh. Tapi Jimmy pula dijatuhkan di kawasan berbeza. Creed VIP di tangga yang ke-12. Ke-13 mungkin sebentar tadi dan sekarang Flash dijatuhkan juga di tangga yang ke-12. Ya, 11 pasukan saja lagi yang berbaki. BTR cuba untuk mencari Yoru dan Yoru akan dihabiskan oleh Morman sebenarnya. BTR tak akan dapatkan mata singkir tersebut. Tapi waktu ini Circle, oh Circle, ke manakah anda akan pergi? Rezi dah pun bersedia dekat bahagian sebelah tengah dan adakah dia akan dapatkan kawasan tengah circle itu untuk circle yang kelima? Nampaknya ia untuk Rezi. Boom akan kekal dengan lebih lama dalam permainan tetapi banyak pasukan terutamanya pasukan daripada Malaysia yang perlu untuk bergerak masuk. Geek Fam, Todak dan juga Alliance. Sekejap, Boom tu dia duduk mana? Ada batu je? Pondok? Ada, bukan pondok, ada jerami-jerami tu. Oh, macam kat Erangel tu? Yes. Macam kat Erangel, kat Miramar je lah yang ada. Kat Miramar. Tak ingat pula kat situ ada something yang boleh dia duduk lama. Tapi ya, kawasan yang baik sekarang ini untuk Boom. Tapi Leon juga tidak mempunyai peluru yang cukup. Jimmy saya tak pasti macam mana dia di knockdown dan terus dihabiskan macam itu sahaja. Run itu mungkin akan memberikan kesukaran untuk kita melihatkan pasukan Malaysia mendapatkan chicken dinner lah. Memang sampai 6 map lah tak chicken. Nampak macam mana? Apakan daya. Tapi Todak, 7 kill. Masih boleh mengharapkan yang terbaik. Masih lagi ada peluang
Tapi mereka akan bertarung di antara satu sama lain nampaknya. Lions ada 3 orang berhadapan dengan 4 pemain daripada pasukan Todak. Dan kita dah pun nampak Cleon dihantar ke bahagian hadapan. Tapi benda ini dapat dihidu oleh Lions. Dan dengan lontaran grenade tersebut menolak sedikit Cleon ke belah belakang. Di kawasan lain RRQ juga mendapatkan STX. Cleon satu demi satu bom tangan sampai hampir untuk kena kepada sasarannya. Geek Fam bergerak daripada bahagian luar untuk memasuki ke bahagian dalam circle yang kelima, memerhati ke atas bumbung terhadap pemain STX yang mungkin telah pun melepaskan das-das tembakan terhadap pemain Geek Fam sebentar tadi. Kali ini Observer betul-betul fokus dengan tim daripada Malaysia. Ketiga-tiganya ditunjukkan pada waktu yang sama dan kerana ketiga-tiganya juga akan bertarung tak lama sahaja lagi. Ya, hanya seminit 30 saat. Dan nampaknya Yudu Lions mengintai kawasan RRQ. Oh, mereka boleh lepak situ tapi mereka memang kena habiskan Todak. Jika tidak mereka akan ditembak daripada belakang. Face, perhatikan kawasan Move GPX. Berjoget-joget sekarang ini. Todak akan ditembak. Nampak gayanya daripada dua pasukan yang berbeza. Move GPX dan juga Face Clan. Dan sekarang ini Todak tidak ada cara untuk masuk. Depan mereka ada Yudu Lions, belakang mereka juga ada pemain. Tapi Cleon dah dapatkan adik Luke. Pergerakan perlu untuk dilakukan sekarang juga. Jika tidak, pintu untuk mereka masuk tersebut akan ditutup. Hazel dah sampai. Grenade sedang dipegang. Dia mahu untuk mendapatkan kejatuhan. Dia tahu kat mana dia kena baling. Dan balingan itu dilakukan. Akhirnya dia dijatuhkan. Iftar akan berjaya untuk melarikan diri. Morman memberikan kekacauan kepada pasukan Move GPX untuk terus memberikan sedikit lagi pintu aman-aman untuk Todak masuk ke dalam kawasan circle yang seterusnya. Hazel direndahkan nyawanya oleh Iftar, tapi masih lagi berjaya untuk dibangunkan. Leon akan berlawan sekarang ini dengan Todak. Tak melepaskan tembakan cover, tapi Leon akan cuba untuk melarikan diri. RRQ juga akan memerhatikan daripada kawasan luar. Leon akhirnya berjaya untuk dijatuhkan, tapi Asa yang akan mendapatkan Leon. Dan akhirnya Todak berjaya untuk masuk, tetapi Yudu Alliance hanya tinggal satu orang saja. Yep, dan circle yang seterusnya kita akan lihatkan akan dimiliki oleh siapa. Rezi berkemungkinan besar masih akan ada dalam circle yang ke-6. Yap, dan dia masih lagi berada di bahagian tengah. BTR, Geek Fam, Zerzia akan mula untuk bergaduh tak lama sahaja lagi. Begitu juga untuk Todak, Alliance dan juga RRQ di bahagian sebelah utara. Manakala di bahagian sebelah timur kita lihatkan NKT dan STX dah pun menggerakkan diri mereka masuk ke bahagian dalam terlebih dahulu. Ya, Snap. Karena satu bidikan mini 14. Skop 8, tapi RRQ mahu untuk mengekalkan kecemerlangan chicken dinner mereka. Tam juga jatuh 9 penyingkiran untuk Todak. Sukar walau bagaimanapun untuk mereka mendapatkan chicken dinner tersebut. Satu dihantar ke depan. Cuba untuk membangunkan Tam, tapi beberapa grenade mungkin boleh untuk menghancurkan nyawa Todak. Kedudukan seterusnya sebenarnya menjadi persoalan. Kemanakah mereka nak masuk? Kerana circle telah pun bergerak. Iftar menggunakan Mirado. Kenderaan yang mungkin ada ketahanan yang baik daripada sudut tembakan yang akan terkena kepada dirinya, tetapi tidak untuk melakukan pergerakan lincah untuk masuk ke dalam kawasan circle yang seterusnya. Geek Fam juga akan berlawan sekarang ini dengan BTR. 4v4 di antara dua bekas juara ini. Oh, Damrud dah pun dijatuhkan oleh Luxi. 3 lawan 4. Snipes open dan dia akan dijatuhkan dengan mudah oleh BTR. 2 lagi yang tinggal untuk dicari, Aizen dan juga Audrey. Untuk BTR dapatkan 4 mata bersih. Kedudukan yang memang tidak selesa langsung untuk pasukan Geek Fam maju ke hadapan untuk mendaki kawasan high ground ini. Malah Zerzia pula terpati daripada arah belakang untuk menghabiskan snap secara langsung. Aizen diarahkan untuk naik kenderaan. Nampaknya akan cuba untuk melarikan diri. Audrey juga mungkin sudah pun dipulangkan ke lobi. Geek Fam hanya berbaki dengan 1 dan terus masuk ke dalam kawasan circle yang ke-6. Oh, berjaya. Walaupun mungkin tayar baginya dah pun bocor di situ, dia akan terus melakukan pergerakan untuk Aizen. Todak Tam berjaya dijatuhkan juga. Tapi Olio masih kekal bertahan, dapatkan NKT di kawasan yang berbeza. Gen Force membidik ke kawasan yang lain. BTR cuba untuk mengganas. Mahu untuk mengulangi kejayaan chicken dinner yang mereka dapatkan pada map Erangel sebentar tadi. Tapi Zerzia telah pun disingkirkan di tangga yang ke-9. Dengan 1 penyingkiran. STX akan terkena tembakan juga dari kawasan yang berbeza. Aizen masih belum turun kereta. Dia dah turun sekarang ini. Tapi adakah kedudukannya telah pun dikenal pasti oleh BTR. Yang paling penting adalah Raizi daripada tadi. Boom, Raizi ini masih kekal bertahan dan Aizen dah pun dikesan sekarang. Yep, tapi kelihatan seperti pemain BTR tiada bom tangan. Berkemungkinan besar untuk dilontarkan terhadap Aizen, tapi STX
Akhirnya dijatuhkan oleh Luxi. Adakah mereka akan buka dengan lebih luas? Adakah mereka akan fokuskan ke bahagian sebelah kanan? Kerana mereka tahu ada info hanya ada seorang Aizen saja di bahagian sebelah kiri dan ada full squad penuh, 4 orang pemain daripada STX dan sekarang ini telah pun mengantarkan 1 orang pemain ke bahagian sebelah kawasan low ground. Manakala untuk RRQ membuka dengan sedikit luas lepas mengeluarkan banyak pasukan di bahagian belakang sebentar tadi akan memfokuskan terhadap FaZe Clan yang berada di kawasan lebih rendah. Satar dan juga Genforce akan dilawati dengan bom tangan daripada Break yang sudah pun sedia ditarik sebentar tadi dan Genforce akan dijatuhkan dalam sekelip mata. Break dah pegang bom lama-lama tapi dia tak lontarkan pula. Satar akan cuba untuk membeli masa untuk mengangkat rakan beliau kembali. Genforce masih ada peluang, masih ada ruang untuk diangkat. STX tak boleh overpick dekat sini kerana ada Luxi di kawasan yang paling tinggi memerhatikan mereka. Yap, cover itu masih lagi ada tapi Soaz dapatkan pula lapar. BTR satu persatu dijatuhkan. Betul ada cover tapi grenade memang tak boleh buat apa-apa. Walaupun ada cover yang baik daripada mana-mana arah sekalipun kerana tidak akan ada overpicking yang dilakukan oleh STX. 2 kejatuhan, 1 telah pun diterjemahkan menjadi penyingkiran untuk pasukan ini. Tapi BTR, tidak, sebenarnya 2 daripada mereka masih lagi boleh dibangunkan, tembakan dilepaskan oleh Luxi. Kalau Luxi dijatuhkan, maka mereka ada harapan untuk menang perlawanan dengan BTR ini. Tetapi kehebatan seorang Luxi untuk melepaskan tembakan menyebabkan BTR masih kekal bernyawa. Tetapi untuk seberapa lama itu kita tidak pasti. Kerana circle bukan milik mereka. Aizen perlahan-lahan bergerak ke depan, melepaskan tembakan, mencari Luxi, headshot. Tapi tak berjaya untuk mendapatkan kejatuhan tersebut. Nyawanya rendah, dia akan melepaskan tembakan kepada BTR di kawasan low ground tersebut mungkin untuk Aizen. Tidak, tak cukup masa sebenarnya. Aizen akan turun balik ke bawah. Dia juga berada di luar kawasan circle. BTR dipaksa untuk fight bersama dengan STX. Hanya 1 banjaran kecil ini saja yang memisahkan di antara 2 buah pasukan. Waktu ini Snappy akan habis ke tangan zon biru dan kill tersebut masuk untuk FaZe Clan. Genforce masih berpusing-pusing. Untuk FaZe Clan pula waktu ini melenyapkan 1 demi 1 pemain daripada pasukan RRQ. Tak pasti tinggal berapa, belum lagi dijumpai. Tapi BTR kembali memfokuskan diri mereka terhadap Aizen yang berada di kawasan belakang. Adakah dia berada di dalam zon itu yang menjadi persoalan? Macam tidak, tapi Raizi masih lagi ada dalam perlawanan kita pada kali ini. STX terus saja melakukan pergerakan, tembakan dilepaskan. Genforce nyawanya rendah, dia akan berpatah balik memanggil rakan-rakannya untuk memberikan satu backup. Tapi lapar, cuba untuk melakukan satu flanking, telah pun dikesan. Dia akan berpatah balik juga. Dan kali ini 3 orang yang berada di kawasan tepi. Tapi adakah Aizen akan mampu untuk menangani tekanan di kawasan atas? Kita lihatkan dan akhirnya FaZe berjaya untuk mendapatkan Aizen and KT juga berjaya untuk dikeluarkan. Sekarang ini hanya tinggal 6 pasukan, 5 pasukan sebenarnya dan bom Raizi daripada tadi masih lagi ada. Yep, betul-betul bersatu dengan bumi tapi arah belakang FaZe Clan ingin mendenda BTR yang turun ke kawasan terbuka di mana 1 sudah pun berjaya untuk dijatuhkan. Sayang untuk Break, tak ada lagi bom tangan untuk dilemparkan ke bahagian hadapan. Waktu ini Mela pula dapatkan lapar. Olio diam-diam ubi berisi dekat hujung sana. Tak ada siapa kisahkan pasal beliau. Tapi Mela waktu ini mencari pula STX. FaZe Clan buka dengan sangat-sangat besar untuk menghapuskan musuh terdekat mereka yang mempunyai paling banyak pemain, iaitu STX dan juga BTR. Ya benar, STX dan juga BTR akan dilumpuhkan dan akhirnya diranapkan harapan untuk mengulangi Chicken Dinner. Dapat nombor 5 sekarang ini dengan 5 penyingkiran. 4 pasukan masih lagi ada. Olio masih kekal untuk pasukan Judo Lions. Betul-betul lihat untuk dijatuhkan. Tapi dalam masa yang sama Raizi juga sedang memerhatikan Olio. Sekarang ini kita lihatkan di minimap. Di kawasan atas tersebut dia betul-betul menghalakan penglihatannya kepada pemain Judo Lions tersebut. FaZe Clan paling beberapa grenade. STX berjaya untuk membangunkan kembali rakan mereka. Tapi GK akhirnya berjaya untuk dijatuhkan oleh Olio. Dapatkan kill point tersebut. Tetapi keburukannya sekarang ini, kedudukannya telah pun dikenal pasti. Tapi adakah dia berada di dalam kawasan zone? Macam ya dan macam juga tidak. Tetapi Raizi dan juga Mela bersebelahan saja, tidak dikesan. Yep, betul-betul bukan setakat tak dikesan, tak diendahkan langsung. Sepertinya tiada apa di kawasan itu. Olio melontarkan satu molotov untuk membakar STX. Bila molotov tersebut jauh tersasar, FaZe Clan tahu mereka tak boleh overpick kerana mereka sedar Olio boleh melihatkan ke arah mereka. Dan itu juga memberikan sedikit ruang pernafasan untuk STX yang terperangkap di dalam kawasan gaung ini yang perlu untuk keluar tak lama sahaja lagi. Skill yang ke-8 akan mula untuk bergerak tutup. Tapi itu dia Break sudah pun dijatuhkan. Soaz juga akan ditundukkan. FaZe Clan 10 kill dah pun ada dalam poket.
Vintores tak sedar ada orang kiri dia. Tapi Olio dapatkan satu. 1 lawan 1. Lawan 3 sekarang ini. Tapi Olio yang akan dikejar. Bukannya Rezi. Tak dilihatkan langsung. Sejak circle yang kedua. Rezi masih lagi bernyawa. Dan dia akan dapatkan Vintores. 2 lagi yang perlu untuk dicari oleh Rezi untuk mencari chicken dinner. Tapi terlampau terbuka dan Morman belum lagi berjaya untuk menjatuhkan beliau. Sempat untuk lari di belakang satu kenderaan. Tapi nampaknya akan terus push masuk. Rezi hampir dapatkan Morman. Bom tangan akan dimasak. Mela akan ke hadapan. 2 lawan 1 untuk Rezi. Demi chicken dinner untuk pasukan daripada Indonesia. Tapi FaZe Clan katakan tidak. FaZe Clan akan memenangi pusingan yang terakhir pada hari ini. Oh, dia baru saja nak buat satu lagi peristiwa Ryzen. Tapi malang sekali gagal untuk dilakukan dengan sempurna. Grenade tersebut tekaannya sedikit saja salah. Jika tidak, FaZe Clan akan kena clutch oleh pasukan daripada Boom sebentar tadi itu Raizi. Tapi itu dia. 6 map, 5 tim Malaysia. 1 pun tak chicken. Ya, satu hari yang cukup memeritkan untuk